Bersama dengan kita pada hari ini adalah Yang Mulia Tuan Arif Syamirul bin Sulaiman, seorang timbalan pengurusi kedua Sekretariat Pengakap Kelana, dan bersama beliau adalah Yang Mulia Tuan Muhammad Wajihuddin bin Haji Saman, ahli jawatan kuasa tertinggi pertandingan e-sport ini. Assalamualaikum. Selamat datang ke Rampai Pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Jadi kita ni kan bercakap mengenai dengan cabaran e-sport Pengakap Brunei. Jadi mungkin boleh menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan program Brunei Scout e-sport challenge ini. Boleh insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallim ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, Brunei Scout e-sport challenge ini adalah merupakan satu acara yang diadakan oleh pihak Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Ya. Kemudian ia dikendalikan sepenuhnya oleh pengakap bahagian Kelana. Kemudian dianjurkan sepenuh hari bertindak sedunia pada bulan Disember. Dan kebanyakan yang kami adakan ini adalah suatu permainan video yang diminati dan digemari oleh belia masa ini. Okay. Brunei Scout e-sport challenge ini ia berlangsung pada 22 Disember 2023, iaitu hari Khamis ini, minggu ini. 2022? Belum lagi 2023. 22, maafkan saya. Kemudian ia bermula dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Ya, satu hari itu boleh diselesaikan. Dan tempatnya dilangsungkan di bangunan serbaguna tingkat 5 Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam Beribi. Jadi adakah ini pertama kali diadakan ataupun sebenarnya pernah diadakan sebelum ini? Pernah diadakan sebelum ini dan ini merupakan kali kedua. Jadi rupa-rupanya mereka ini berlawan secara berkumpulan tetapi di tempat yang sama. Pada mula saya kirakan kalau online game ini tidak semestinya di tempat yang sama, tetapi rupa-rupanya mereka haruslah berada di sana dan bermain satu game ataupun e-sport yang diadakan tersebut. Jadi soalan seterusnya kepada Muhammad Wajihuddin, mungkin boleh diketahui apakah objektif mengadakan Brunei Scout e-sport challenge ini? Silakan. Jadi antara objektif Brunei Scout e-sport challenge ini adalah untuk mempromosi sukan e-sport di kalangan ahli pengakap dengan orang ramai dalam masa yang sama. Ia juga boleh menarik perhatian orang ramai untuk mengikuti ataupun lebih mengetahui mengenai Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ini. Seterusnya adalah ia boleh memberi peluang kepada ahli pengakap dan orang ramai untuk menimba ataupun mengadakan ataupun mengikut serta mencari lebih pengalaman dalam sukan e-sport ini. Dalam masa yang sama juga mereka menggunakan kebolehan bermain video game ini dengan persaingan yang sehat. Ya, jadi bagi mereka yang ingin ikut serta, apa gamenya tu? Pasal banyak game ini. Ada Counter Strike, ada Mobile Legend, ada PUBG, ada FIFA. Jadi apakah game yang diberikan fokus bagi cabaran e-sport Pengakap Brunei ini? Okey, untuk menjawab soalan yang seterusnya, game yang kami adakan adalah tertumpu kepada satu game, iaitu Mobile Legends, yang mana mereka menggunakan mobile phone. Okay, dan mereka diberikan 7 permainan, 7 orang, 5 orang bermain dan 2 orang menjadi simpanan. Dan acara ini kami bukakan kepada 16 pasukan. Okay, dan keseluruhan bagi jumlah untuk hadiah lah. Hadiahnya adalah sebanyak 750 dan bagi yang juara mereka akan mendapatkan 350 dan pada nombor 2 pula 250 dan nombor 3 150. Jadi itu di antaranya lah. Jadi apa lagi pengisian program Brunei Scout e-sport challenge ni? Mungkin boleh ditambah lagi apa antara pengisiannya? Okey, antara pengisiannya adalah
Satu, kami cuba mempromosikan pengakap. Ya. Apa sebenarnya pengakap? Bukan hanya terhad kepada perkemahan saja. Kalau Ya. dikatakan pengakap ini perkemahan, bukan. Sebenarnya ia lebih banyak. Nah, dan kami cuba menarik perhatian. Dan kedua, kami mau menunjukkan bahawa e-sport ini sesuai dengan belia masa ini untuk menunjukkan bakat dorang, potensi dorang dalam games ini. Jadi satu integrasi sebenarnya, di mana bukannya sahaja ianya adalah satu pertandingan tetapi sebagai satu pengenalan kepada mereka, kerana ianya adalah dibukakan bukan sahaja kepada ahli-ahli pengakap tetapi juga kepada orang ramai yang berminat. Yang saya ingin tahu, dalam satu kumpulan itu ada berapa orang? 7. Ya. 5 yang bermain, 2 simpanan. Oh, ada simpanan. Ada simpanan. Jadi adakah yang memerlukan 7 alat peranti ataupun maksudnya 7 alat mobile phone ataupun bagaimana? Adakah yang memerlukan satu sahaja ataupun mesti ada seorang pemain, seorang alat? Seorang pemain, seorang alat. Okey. Jadi itu caranya bermain. Ya. Lagi Okey. yang dia tahu. Jadi seterusnya ya. Bagaimana untuk menyertai Brunei Scout e-sport challenge ini? Jadi untuk menyertai Brunei Scout e-sport challenge ini adalah untuk melayari Google Form yang tertera pada poster. Seterusnya boleh juga melawat ataupun melihat di Instagram iaitu Brunei Rovers, dan itulah. Jadi boleh dipaparkan di dalam poster sekali lagi mengenai dengan Brunei Scout e-sport challenge ini, di mana Auda boleh melayari untuk register di sana pasukan Auda melalui pautan yang telah pun disediakan di poster berkenaan. Iya. Jadi sejauh ini antara peserta yang mengikuti sangat menggalakkan atau macam mana? Alhamdulillah sangat menggalakkan dan ada beberapa slot lagi untuk sempena hari ini mungkin hari terakhir untuk mendaftar. Mungkin ada yang sebabnya ada sebahagian kumpulan ada yang berlawan di tournament lain. Dan hari ini mungkin habis, mungkin mereka mula register lah. Jadi Auda boleh register menerusi pautan tersebut yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Bagaimana caranya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan e-sport challenge, dan juga mungkin ada acara-acara aktiviti-aktiviti lain yang diadakan oleh pasukan pengakap Kelana? Antara aktiviti lain yang kami adakan adalah kami ada mempunyai quiz. Tapi quiz itu berkaitan dengan pengakap. Artinya orang awam ataupun ahli pengakap bolehlah menjawab dan mereka pun dapat ilmu sekaligus di sana. Kemudian bukan itu saja, mereka ada satu aktiviti itu boleh kenal satu dengan lain. Sama ada pengakap dengan pengakap, dan boleh sisi soal jawab lah di sana ada di dalam sana insyaAllah. Okey. Jadi acara ini bagi cabaran e-sport pengakap Brunei, sebab apa ada yang mungkin dah melihat daripada awal tadi. Jadi bertanyakan, adakah ini khusus untuk ahli saja ataupun ia dibukakan juga kepada orang ramai? Siapa yang boleh menjawab? Ya. Jadi untuk mengikuti e-sport ini bukan saja terhad kepada ahli pengakap, bahkan orang awam boleh juga mengikuti tournament ataupun Brunei e-sport ini. Jadi itulah. Ada had umur kan ada? Tidak ada had umur. Tidak ada had umur. Had umur ada, jantina pun tak apa-apa. Siapa saja boleh mengikuti asalkan ada kumpulan seramai 7 orang. Kalau sekiranya orangnya 4 orang dapatkah ataupun anda boleh? Anda boleh. Mesti memenuhi syarat 7 orang. Minimum 5 pulang. Minimum Lima 5. Jadi dipelawankan. 7 tu adalah 2 untuk simpanan. Jadi ia dikhususkan untuk ahli dan juga orang ramai. Ya, betul. Jadi itulah ya, ada penonton bagi ada yang ingin ikut serta, kerana penyertaan masih lagi boleh dibolehkan. Untuk satu kumpulan 7 orang tapi minimumnya 5 lah. Ada simpanan 2. Jadi untuk orang ramai sebenarnya boleh. Jadi untuk mengikuti cabaran e-sport pengakap Brunei ni bolehlah mendaftar. Masih dibukakan lagi. Tadi Tuan Arif Syamirul ada mengongsikan mengenai dengan e-sport challenge ini sebenarnya pernah dilakukan sebelum ini. Apa perbezaannya di antara permainan yang pertama dan kedua? Mungkin boleh dikongsikan cabaran dari pertama tu dan bagaimana kelainannya untuk yang kedua ini.
Baik, okey. Perbezaan yang nampak sekali adalah kalau tahun lepas, ya kami adakan tahun lepas. Ya. Tahun lepas mempunyai 4 jenis permainan. Tapi untuk tahun ini 1 jenis permainan disebabkan masa dan persediaannya agak rumit sedikit. Ya. Maka kami ambil yang mudah, jalan yang mudah dan senang dikendalikan. Antara cabaran yang kami hadapi juga seperti sebelum ini adalah terlebih masa. Sebenarnya kami setupkan dari pagi ke petang, tapi ia mengambil masa sampai ke malam disebabkan terlalu banyak game satu. Ia dah kami kurangkan untuk mengelak daripada kejadian itu berlaku lagi. Okay. Kenapa memilih Mobile Legend? Adakah kerana ramai Paling peminat mudah? ataupun adakah ia paling mudah? Kenapa itu yang difokuskan untuk Mobile Legend untuk e-sport challenge kali ini? Ia punya alasan adalah sebab itu yang paling digemari di semua peringkat umur. Kalau dilihat di luar sana, kadang-kadang kanak-kanak lagi lebih tahu tentang game ni. Macam contoh macam, kau main game Mobile Legend? Saya pula macam, benar ke dorang mainan ni? Artinya indah lagi asing lah di kalangan dorang. Dan juga orang yang berumur pun bermain juga untuk menghilangkan rasa lega dorang, tenang sikit. Okey, jadi siapa yang akan menjawab ni antara harapan bagi cabaran e-sport pengakap Brunei ni? Okey. Saya menjawab insyaAllah. Okey, harapan kami Brunei e-sport Scott Challenge ini ingin melihatkan bahawasanya e-sport ini merupakan platform untuk para orang awam dan ahli untuk melihatkan dorang punya bakat dan potensi. Kemudian kami dalam masa yang sama juga kami mempromosikan pengakap ini di luar sana. Mungkin ada yang macam dia tahu apa pengakap ni sebenarnya dan sudah dorang tahu nanti mungkin boleh ikut serta. Dan ada sekali kami harap apa yang kami rancangkan dari awal sampai akhir ini berjalan dengan lancar insyaAllah. InsyaAllah itulah yang kita diharapkan. Mungkin boleh ditanyakan kepada Muhammad Wajihuddin, nasihat pada adik-adik petani yang bulan Disember ni mungkin Indah buat apa-apa. Mungkin boleh ikut serta sebarang nasihat dan kebaikannya dalam mengikuti pertandingan sebegini. Jadi untuk mungkin mengisi masa lapang bulan 12 ini, bolehlah mengikuti kira tournament inilah. Tapi sebelum itu tanya dululah, mungkin parents mungkin bolehkan dah. Tapi untuk mengikuti Brunei Sport ini, e-sport, ia boleh menimba satu pengalaman yang bukan selalu disediakan. Bahkan ini adalah satu e-sport ataupun satu tournament yang mungkin boleh digunakan di masa akan datang insyaAllah. Ya, lebih-lebih lagi sekarang ini e-sport semakin mendapat taraf kerana kalau ada pengalaman mungkin ada diadakan di peringkat sekolah kadang-kadang. Kalau selepas exam end of year exam itu kadang-kadang ada diadakan acara-acara aktiviti-aktiviti di sekolah. Lebih-lebih lagi semakin kita ni biasa selepas e-learning hari itu suatu wabak COVID-19 diadakan acara-acara dan aktiviti-aktiviti sebegini. Jadi melalui kesempatan sebeginilah adik-adik ketani dapat memperlihatkan bakat mereka yang insya-Allah boleh dibawa untuk mengharumkan nama negara nanti. Tepat sekali. Okey, itulah ya cabaran e-sport pengakap Brunei yang boleh yang diterangkan sebentar tadi. Tapi apapun, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan kita. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar. Tapi yang penting masih boleh mendaftar. Masih boleh mendaftar bagi BIS kita yang menghantar anak-anak, tapi pastikan ya ada satu kumpulan 5 orang itu minimumnya. Jadi maksimumnya 7 orang ya. Ya, jadi Auda boleh saja melayari Instagramnya, mungkin boleh dikongsikan untuk akhirnya. Ada Instagram. Ada. Instagram boleh layari dari yang namanya Brunei Rovers di sana ataupun Brunei Scout Associate. Di sana ada kami pamerkan poster sana lebih lanjut. Jadi Brunei Rovers, BRUNEI ROVERS untuk mengetahui bagi pasukan pengakap Kelana. Dan bagi pasukan pengakap secara rasmi adalah
Associates. Apa pengakap? Brunei Scout Association. Brunei Scout Associates. Jadi anda boleh melayari di sana. Terima kasih kepada dua orang tetamu kita kerana berkesudian pada hari Isnin ini untuk memberikan mengenai dengan Brunei Scout Esport Challenge yang diadakan bermula 22 Disember 2022 ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.